Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita pada subtopik ataupun standard kandungan yang keempat. Okey, bab yang pertama 1.4 penggunaan alat pengukuran kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okey, so di akhir pembelajaran nanti kamu akan dapat yang pertama menggunakan alat pengukur yang betul dengan cara yang betul untuk mengukur dengan persis. Okey, dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, yang kedua menggunakan alat pengukur yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran. Yang ketiga, menerangkan cara untuk mengurangkan ralat sistematik dan juga ralat rawak. Okay, yang keempat, menganggarkan panjang, luas, jisim atau isi padu sesuatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Dan yang kelima, menjelaskan dengan contoh inovasi dalam alat pengukur melalui pelbagai jenis pensebahan multimedia. Okey, baik. So hari ini kita akan cuba pergi yang pertama, okey, yang kedua dan juga yang ketiga. Okey, untuk tujuan pengukuran, alat pengukur yang berbeza diperlukan untuk mengambil data dalam satu eksperimen. Okey, so untuk kita mendapatkan data yang betul, okey, data yang betul, kita mesti menggunakan alat pengukuran yang betul. Tujuan dia untuk kita dapatkan satu nilai yang persis dan jitu. Okey, persis dan jitu. Okey, baik. Kita lihat apakah maksudnya persis dan jitu. Okey. So, kejituan ialah kebolehan alat untuk mengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenar. Okey. So, ini keyword untuk kejituan. Okey. Nilai bacaan yang menghampiri nilai sebenar. Okey, kemudian kepersisan. Okey, kepersisan ialah kebolehan alat untuk mengukur dan memberikan bacaan yang hampir sama. Okey, so keyword dia adalah memberi bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Okey. So, cikgu suka bagi contoh kalau berkaitan dengan kejituan dan kepersisan ini adalah papan permainan dart. Okey, papan permainan dart. Okey. Kita lukis satu bulatan yang cantik sikit. Okey, papan permainan dart. Okey, bulatan. Okey, kemudian dia ada bulat tengah, dia punya target. Okey. So, jitu. Okey, so kalau kita nak terjemahkan kejituan, okey, so katakan kita ada 5 balingan papan dart. Okey. So katakan ini adalah titik-titik kita. So semua 5 kali balingan itu menghampiri nilai yang paling tepat. Okey. So ini kita sebut dia sebagai kejituan. Okey, kejituan ataupun nilai yang jitu. Okey. Kemudian kalau kita nak tafsirkan kepersisan ataupun kita nak beri maksud kepersisan, okey, katakan kita ada 5 balingan. Okey, nilai persis ini bukannya semestinya nilai yang tepat. Okey, tetapi nilai tersebut adalah nilai yang hampir sama antara satu sama lain. So ini kita sebut dia sebagai persis. Okey, persis iaitu nilai yang menghampiri antara satu sama lain. Okey, so itu dia maksud kejituan dan kepersisan. Okey, kemudian kita lihat maksud kepekaan. Okey, kepekaan apa dia kepekaan? Kebolehan alat pengukur mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur.
Okey, sesuatu kuantiti yang diukur. Okey, sebagai contoh cikgu bagi kita ada termometer digital dan kita ada termometer klinik. Okey, so biasanya termometer klinik yang digunakan untuk mengukur suhu badan manusia, okey, kita akan dapat bacaan yang tanpa titik perpuluhan. Okey, contohnya suhu badan dia adalah 38 darjah Celsius. Okey, 38 darjah Celsius. Ini adalah termometer klinik. Okey, termometer klinik. Tapi kalau termometer digital, dia akan dapat bacaan yang lebih titik perpuluhannya. Yang kita sebut dia kepekaan dia lebih lah. So kita dapat bacaan dia 38.5 darjah Celsius. So ini adalah bacaan untuk termometer digital yang boleh mengesan perubahan kecil, okey, ataupun nilai yang lebih tepat. Okey, termometer digital. Okey, so ini cikgu terangkan tentang konsep kejituan, kepersisan dan kepekaan. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada penggunaan alat pengukuran yang betul. Okey, so yang pertama kita nak ukur panjang. Okey, so panjang kita dah tahu dia adalah jarak antara dua titik. Okey, unit SI panjang cikgu dah ajar sebelum ni, unit SI-nya adalah meter. Okey. Kemudian ada beberapa unit lain yang digunakan untuk mengukur panjang seperti milimeter, okey, ditulis sebagai huruf kecil mm. Kemudian kita ada sentimeter dan kita ada kilometer. Okey. So dalam rajah ni kita ada dua alat pengukur untuk mengukur panjang, iaitu pembaris dan juga pita pengukur. Okey, pita pengukur. Nilai senggatan ni apa? Nilai garis-garis. Ada garis-garis pada pembaris ni, itu kita sebut dia sebagai nilai senggatan. Okey, katakan daripada 0 ke 1. Okey, kemudian titik tengahnya adalah nilai 0.5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. So, senggatan tu apa? Jarak yang paling kecil ni lah. Jarak yang paling kecil ni. So, dia punya kepekaan adalah 0.1 cm. Okey, 0.1 cm. Okey. So, kita lihat. Okay, semasa kita mengambil bacaan pengukuran, okay, kita mestilah mengambil langkah berjaga-jaga. Okay, apa dia langkah berjaga-jaga? Memastikan mata pemerhati berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks. Okay, so ini kita sebut dia sebagai langkah berjaga-jaga. Okay. So, kenapa nak ambil langkah berjaga-jaga? Okey, untuk kita mendapatkan bacaan yang jitu. Okey, untuk kita mendapatkan bacaan yang jitu. So, okey, macam mana kedudukan mata yang betul semasa kita mengambil bacaan? Okey, so kalau kita lihat kat sini, kita ada kedudukan mata A, B dan C. So, kedudukan yang paling tepat adalah B, di mana kedudukan mata berserenjang. Okey, apa maksud berserenjang? Berserenjang membentuk sudut 90 darjah dengan alat pengukuran. Okey, so di sini alat pengukuran kita adalah pembaris, maka kedudukan yang paling tepat adalah kedudukan B. Okey, kedudukan B. So, selepas ni kalau nak guna pembaris, kita nak mengukur menggunakan pembaris, so pastikan okey, syarat ini dipatuhi. Apa dia syarat dia? Mata pemerhati ataupun mata kita hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada alat pengukuran untuk menyukat jisim. Okey. Okey, so di jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Okay, so unit SI dia kita dah belajar sebelum ni, kilogram.
simbolnya kg. Okey, so kita ada alat yang digunakan untuk menyukat jisim, okey, neraca tuas. Okey, so neraca tuas, dan kita ada neraca 3 alur. Okey, so pada zaman dahulu kita gunakan dacing, okey, untuk membuat pengukuran bagi jisim. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada alat pengukuran untuk mengukur masa. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Saat adalah unit SI untuk masa, simbolnya S. Okey. Unit lain untuk masa kita ada minit, ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun, dekad dan seterusnya. Okey. Okey. So kita ada contoh di sini alat yang digunakan untuk mengukur masa adalah jam randik. Okey, jam randik, dan jam randik ini mempunyai kejituan sama ada 0.1 saat dan juga 0.2 saat. Okey, 0.1 saat, 0.2 saat. So kalau kita lihat di sini, nilai skala ataupun nilai senggatan yang paling kecil adalah 1 saat. Okey, sorry, 0.1 saat. Okey, 0.1 saat. Okey, baik, kita lihat alat pengukuran yang seterusnya, iaitu alat untuk mengukur suhu. Okey, so apa dia suhu? Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Okey, unit SI-nya adalah Kelvin. Kemudian dia juga diukur dengan menggunakan unit darjah Celsius. Okey, darjah Celsius. So kita ada di sini dua jenis termometer yang kamu belajar, iaitu termometer makmal dan juga termometer klinik. Okey, termometer makmal dan termometer klinik. Okey, termometer makmal kalau kita lihat kat sini, kejituannya adalah 1 darjah Celsius. Okey, macam cikgu sebut tadi, kejituan tadi merujuk kepada nilai skala terkecil ataupun nilai senggatan terkecil. Okey, kemudian untuk termometer klinik, okey, kejituannya adalah 0.1 darjah Celsius. Okey. Okey, alat pengukuran yang seterusnya ialah menyukat arus elektrik. Okey, digunakan untuk menyukat arus elektrik, namanya ammeter. Okey. Unitnya adalah ampere. Okey, unitnya adalah ampere, simbolnya A. Okey. Okey, so kita lihat di sini. Okey, cikgu nak perkenalkan pula ralat sistematik dan ralat rawak. Okey, ralat sistematik. Apa dia ralat sistematik? Ralat sistematik contohnya adalah ralat sifar. Okey, so maksud dia apa? Ralat sifar ini berlaku apabila kita tengok jarum pada ammeter ini tidak pada kedudukan sifar. Okey. So ini kita punya skala pada ammeter. Okey, sepatutnya kosong di sini dan dia punya jarum tu menunjukkan bacaan kosong. Okey, menunjukkan bacaan kosong. Okey, so jarum dia pergi kosong. Tetapi kalau dilihat kat sini, ralat sifar positif, okey, jarum dia melebihi kosong ke kanan. Okey, manakala ralat sifar negatif, jarumnya pergi ke sebelah kiri. Okey. Seterusnya kita lihat ralat rawak. Okey, ralat rawak contohnya adalah ralat parallax. Okey. Ralat yang disebabkan oleh kelemahan pemerhati. Okey. So, apa yang kita ada pada ammeter? Okey. Apa alat ataupun komponen yang ada pada ammeter yang boleh membantu mengurangkan ralat parallax? Okey, kita ada di bahagian skala tu, okey, cermin anti parallax, okey, yang tujuannya untuk mengelakkan ralat parallax. Okey, so dengan adanya cermin ini, maka kita akan kurang nampak bayang bagi anak panah ni. Okey, so itu adalah ralat rawak. Okey, kemudian kita ada
tombol pelarasan. Okey, kalau kita lihat tombol pelarasan ini kedudukannya di tengah-tengah pada emitter ini. Tujuannya adalah untuk kita betulkan semula supaya anak panah ataupun pesongan jarum emitter ini berada tepat pada nilai kosong. Okey. Okey, seterusnya kita lihat alat pengukuran yang terakhir, iaitu yang digunakan untuk menyukat isi padu. Okey, so kita ada di sini silinder penyukat. Okey, silinder penyukat yang digunakan untuk menyukat cecair. Okey, so ditekankan di sini untuk penggunaan silinder penyukat. Okey, mesti kita pastikan kedudukan mata itu berserenjang dengan skala bacaan. Okey, sekali lagi, kedudukan mata berserenjang dengan skala bacaan semasa kita mengambil bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks. Okey, kemudian yang kedua, kita mesti tahu paras meniskus. Paras meniskus untuk cecair. So kalau cecair, okey, paras meniskusnya ke bawah. Okey. So di sini adalah kedudukan mata kita. Okey. Kedudukan mata dia pada paras meniskus ni lah. Okey. Kemudian kalau bacaan ataupun bahan tersebut adalah merkuri, paras meniskus dia di atas. Okey, lengkungan paras meniskus itu di atas, maka kedudukan mata kita yang tepat adalah di sini. Okey. So mesti lihat dan ketahui apakah bacaan ataupun apakah bahan yang ada dalam silinder penyukat. Okey. Okey, itu saja untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, untuk hari ini cikgu tak bekalkan soalan latihan, kamu hanya perlu siapkan nota saja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.